Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah, kita telah tamat dua kitab. Kitab yang pertama yang menyebut tentang penyakit-penyakit yang zahir. Kemudian kita masuk pula kitab yang kedua, penyakit batin. Pada kali ini kita masuk kitab yang ketiga, pada menyatakan segala perangai kelakuan yang dipuji. Mana hak lepas-lepas itu semua penyakit. Sama ada dia zahir atau dia batin, itu dipanggil penyakit. Dalam istilah bahasa Arab disebut tashkhisul tashkhis. Nak cari sumber penyakit duduk di mana. Bila kita jumpa penyakit, kita kena ubat. Setiap satu penyakit mesti diubati segera. Sambungan perbincangan dalam kitab yang ketiga ini, iaitulah setelah kita hapuskan benda-benda yang tak baik, maka kita kena isi dengan benda-benda yang baik. Apa benda yang baik itu? Ada 10 perkara. Kita akan bincang satu persatu insya-Allah taala. Ketahui olehmu bahawasanya perangai, kelakuan, adab yang dipuji itu banyak. Dan menyebut oleh saya di sini 10 perkara. Maknanya tuan kita ini pilih untuk kita 10. Penyakit baru ni pun 10 juga. Sebab itulah dalam Quran dia sebut tilka asyaratun kamilatun. Itulah 10 yang sempurna. Jadi sukalah penulis-penulis yang biasanya dia akan cari 10. Sebab nak ambil ayat Quran tu tilka asyaratun kamilah. Kerana dia beritahu sebab. Sebab apa dipilih 10 perkara di sini? Kerana mengikut akan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali nama apa dia? Lama tak sebut nama Imam Al-Ghazali ni. Nama apa dia? Muhammad Ibnu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad 3 kali 4 kali Muhammad. Gelaran dia Abu Hamid. Al-Ghazali itu nama keluarga dia, Al-Ghazali. Di dalam kitab Al-Arba'in, Imam Ghazali dalam kitab Arba'in dia sebut 10 perkara, maka tuan syekh kita pun ikut juga apa yang disebut oleh Al-Ghazali. Yang pertama, taubat daripada segala dosa. 1. Dan yang kedua, takut akan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, zahid ataupun zuhud. Artinya benci akan dunia dan berpaling meninggalkan daripada dunia. Benci di sini maknanya bukan kita tak duduk dalam dunia, kita kena ambil dunia yang ada ni, tapi tak mahu terikut sangat dengan dia. Sampai peringkat tak boleh ibadat kerana cari dunia. Tak boleh tu, tak boleh ni, semua ikut dunia. Itu dia panggil yang tak baiknya. Dan yang keempat, sabar. Dan yang kelima, syukur. Dan yang keenam, ikhlas. Dan yang ketujuh, tawakal. Dan yang ke-8, kasih akan Allah Ta'ala. Dan yang ke-9, redha dengan qada Allah Ta'ala. Dan yang ke-10, mengingat akan mati. Yang ke-10 ingat mati. Dan selagi akan saya sebut semuanya dengan tafsil di dalam 10 bab ini. Tafsil maknanya secara detail, secara terperinci setiap masalah ini. Wallahu alam. Jadi pada kali ini kita ambil bab yang pertama. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Kita pergi kepada taubat. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian orang yang menjalani akan jalan akhirat. Sebab manusia ni ada salah. Ada salah tak salah kita? Ada salah. Bila ada salah, kita nak kembali kepada Allah, kita kena mula dengan apa? Taubat kepada Allah. Dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Murid ni maksudnya orang yang berjalan nak pergi ke akhirat. Anak kunci kebertuahan, kebahagiaan kita duduk di mana? Duduk di taubat. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa, sekalipun dosa kecil. Anak dah sebutkan dulu, di antara perkara yang kita mesti segera kena cepat buat ni apa perkara? Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya 4 perkara. Yang pertama, bila berdosa terus taubat. Ini taubat ni.
Yang kedua, bila ada orang mati, terus kebumikan jenazah. Jangan duk simpan. Duk tunggu anak balik, tunggu kawan ni, tunggu orang ni, akhirnya sampai 2-3 hari mayat. Tak bagus. Cepat bawa ke kubur. Yang ketiga, bila ada anak perempuan yang sudah janda, cepat kahwinkan dia. Cari siapa dia nak ambil anak aku ni. Jangan duk tangguh-tangguh lagi. Anak kita hak dara pun, kalau dah tua sangat tu, cepat kahwin dia. Cari orang nak. Yang keempat, cepat bayar hutang. Ini di antara benda yang mesti cepat, mesti segera. Jangan tangguh lagi. Hutang ada bayar, ada duit bayar. Ni dak kita ni butai pandai, bayar tak pandai. Baiklah. Maknanya, yang pertama sekali, bila kita nak berjalan ke akhirat, kita kena taubat. Dan melambatkan, menangguhkan taubat itu satu dosa yang lain pula. Sekalipun berpuluh-puluh tahun. Ya Allah. Orang ni, siapa dia tangguh taubat, orang ni berdosa. Dosa lain. Dosa hak dia buat salah tu dosa dah. Bersalahan dengan Mu'tazilah. Yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa. Melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Tetapi berlebih kurang besarnya. Dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Jadi Mu'tazilah ni satu ajaran sesat yang banyak menggunakan akal. Kita hari ni alhamdulillah tidak perlu banyak sangat guna akal, kita banyak guna naqli. Maknanya dalam Quran Allah Taala sebut dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kamu pergi cari keampunan Allah, bertaubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita bertaubat. Nabi kata aku sendiri istighfar satu kali sehari. Tu adanya riwayat 70. Jadi kalau Nabi yang tak berdosa bertaubat, beristighfar, minta ampun, kita yang berdosa tak nak buat. Ajaib. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat, melambatkan itu. Jadi kalau orang ni berdosa, bertaubat daripada dosa dia tu satu. Taubat kerana melambatkan taubat itu satu lagi, dok. Satu taubat lagi kena ada. Taubat yang kedua pula. Kenapa taubat ni? Saya melambat-lambatkan bertaubat. Dari kesalahan lain pula taubat. Jadi seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya itu atas tafsil. Atas tafsil maknanya secara terperinci. Na'udzubillah lah. Orang ni dia tahu semua dia buat. Curi pun dia. Kata orang pun dia. Apa benda pun dia. Maka dia kena taubat satu-satu. Nascaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu. Dan tiada memadai oleh satu taubat sahaja. Ya Allah, ampunlah dosa saya buat benda ni. Kalau dia mencuri, taubat curi. Atak balik bagi orang. Kalau dia bunuh orang, jadi taubat satu-satu. Dan maknanya tiada memadai oleh satu taubat saja bagi segala dosanya itu. Dan jika tiada teringat ia akan tafsil, akan maklumat tepat terperinci segala dosanya, maka hendaklah ia berkata, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini kaedah. Kalau orang ni tahu satu-satu dosa, dia kena bertaubat satu-satu. Kalau dia tak tahu, dia buat yang dia tahu, kemudian dia tak tahu lagi, dia bertaubat, ya Allah, aku ni ada dosa tapi aku tak ingat apa dosa. Maka aku taubat daripada dosa yang tersebut itu. Ampunilah dosaku. Ini cara dia. Dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadah. Taubat itu sendiri adalah merupakan ibadah yang dijanjikan akan pahala. Allah Ta'ala janji orang bertaubat boleh pahala kerana taubat itu. Adapun hilang seksa kemudian daripada taubat, maka iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Baik, kalau kita taubat, confirm tak tidak kita pergi ke syurga? Itu hak Allah, bukan hak kita. Kerja kita sebagai hamba bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah daripada segala dosa. Jaminan nak pergi ke syurga, itu bukan siapa tak boleh jamin. Itu kerja Allah, kita serah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim,
Innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih ia akan sekalian orang yang banyak bertaubat. Letak kurungnya taubat itu. Tamat terjemahan ayat. Nombor 1 di bawah dia kata ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Dan firman Allah Ta'ala lagi, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tengok nombor 2 di bawah. Daripada surah An-Nur ayat 31. Artinya, hei dan taubatlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala, hei sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, taubat kamu cepat kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu tangguh-tangguh nak taubat. Jangan. Ini arahan Allah supaya kita segera bertaubat. Siapa dia menangguhkan taubat, maka orang ini orang yang bersalah. Kali yang kedua, dahlah berdosa, tangguh pula taubat. Jadi 2 kali salah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Baca betul-betul. At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Gitu. Artinya, orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Tutup kurungan, tiada berdosa itu. Tamatlah terarti hadis. Nombor 1 di bawah dia kata hadis ini riwayat Ibnu Majah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan lain-lain. Kata dalam Al-Jami' As-Shaghir, hadis ini sanadnya hasan. Sanad hadis ini hasanun. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Artinya, wahai manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya aku bertaubat kepadanya pada setiap hari 100 kali. Tutup kurungan. 100 kali, tutup kurungan. Tamatlah terjemahan hadis. Tengok nombor 2 di bawah, dia kata hadis ni riwayat Imam Muslim. Maknanya kalau sebut hadis Muslim, hadis itu sahih insya-Allah. Nabi kita taubat berapa kali? 100 kali sehari. Dia tak ada dosa. Kenapa dia bertaubat? Dia nak ajar kepada kita supaya bertaubat. Manusia, umat aku yang banyak berdosa, tak malu dengan aku. Itu masalah macam itulah. Aku ni tak ada dosa, aku bertaubat. Mu ada dosa, tak nak taubat. Malu muka punya. Jadi macam satu, yang pertamanya taujihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Letak bagi bawah. Ma lam yugharghir. Artinya, bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia, lagi yang maha besar, menerima ia akan taubat hambanya selagi belum sampai ruhnya ke halkum. Tutup kurungan. Tamat terjemahan hadis. Hadis dia pendek-pendek je. Hadis panjang tapi dia ambil sekat tu je. Tengok nombor 3 di bawah, dia kata apa? Rawahu At-Tirmizi. Hadis malam yughair ini dirawat oleh Imam Tirmizi. Kata di dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir, sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Apa maksudnya? Selama belum sampai nyawa ke halkum. Jadi manusia ni, tara mana dia sakit ke, susah ke, dia masih lagi boleh bertaubat. Sehingga mana? Sehingga nyawa duduk sampai sini dah. Bila tu? Waktu malaikatul maut mari tarik naunya. Dia panggil sa'atul ihtidar. Ihtidar ni maksudnya waktu malaikat maut sudah ada depan kita. Kita yang duduk sekeliling tak nampak.
Orang nak mati dia nampak. Dia tengok, ya Allah. Dia tengok malaikat maut mari. Pada waktu tu kalau dia taubatnya tidak diterima sebab habis masa, tempoh sudah habis. Ini nak taubat sekarang. Sebelum kita sakit, sebelum kita apa ni, bertaubat sekarang. Jadi kerana itulah kata ulama, orang mukmin yang baik bila mati mata dia tengok ke atas. Tengok ke atas. Dia tengok siapa? Kalau kita kata, oh dia tengok aku dah tu, nak selamat tinggal, nak mati. Dia tak tengok kita dah. Dia tengok malaikat. Malaikat bawa roh dia pergi. Jadi mata dia ikut tabi'ahul basar. Mata tu ikut naik atas, roh dia naik. Kemudian di antara tanda lagi, dia akan terpercik. Apa ni? Peluh dia di dahi. Sebab apa dia keluar peluh di dahi? Sebab dia malu dengan Allah SWT. Ruh dia bawa naik, amalannya sedikit. Jadi kalau kita nak malu dengan Allah Ta'ala, kita jangan banyak amalan. Jadi banyak ke amalan sekarang. Mudah-mudahan waktu ruh kita keluar dibawa oleh malaikat dalam keadaan kita tersenyum. Bahawa insya-Allah amalan yang kita ada ni tidaklah malu sangat kepada Allah Ta'ala. Tuhan bagi nikmat yang begitu besar kepada kita, tiba-tiba kita buat derhaka kepada Allah. Tidak guna nikmat yang ada itu untuk ibadat kepada Allah. Berat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Artinya, sesiapa yang bertaubat sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya. Mana tempat lenyap dia? Tempat matahari turun. Bila matahari naik dekat nak kiamat nanti, matahari akan naik di sebelah halik jatuh, sebelah halik barat. Naik sini. Kan dia naik sebelah sana. Dia naik sebelah kiblat kita ni. Zak naik kau ni. Pada waktu itu Allah Ta'ala tak akan terima taubat. Ini dalam hadis kata, sesiapa yang bertaubat sebelum naik matahari daripada tempat jatuh dia sebelah barat, kawasan kita ni, nascaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Tutup kurungan. Setakat taubatnya itu tamat terjemahan hadis. Nombor 4 di bawah dia kata, hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Habislah kita tentang kelebihan bertaubat. Kita berpindah pula tentang apakah makna taubat. Apa takrif, apa definisi taubat itu sendiri. Apa dia takrif. Jadi kita ni, dia beri takrif pada kita. Cantik. Dan ketahui olehmu, bahawasanya makna taubat pada lurah, mengikut bahasanya, kembali dan pulang. Mengikut lurah, mengikut bahasa, makna taubat itu kembali dan pulang. Dan takrif dia pada syarak. Mengikut syaraknya, apa pula takrif definisi taubat ini? Barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Mengikut syarak, taubat itu ada 3 asas. 3 rukun yang besar. Yang pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Kita sesal, ya Allah, aku dah melakukan mungkar, dah melakukan maksiat, melakukan tak baik. Menyesal dalam hati kita, menangis kita kerana kita telah melakukan benda mungkar, maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi syaratnya kerana Allah, bukan kerana polis. Hari ini bila kena tangkap, duduk dalam lokap, barulah menyesal. Cik, tolonglah saya, cik, saya dah sesal ni, saya dah menyesal ni. Menyesal kerana polis ke kerana Allah? Kerana penguat kuasa tangkap dia. Ada. Kita betul-betul ikhlas. Kita menyesal, bukan kerana dipaksa oleh siapa, menyesal kerana Allah. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Atau menyesal ia bukan kerana Allah. Tak sah taubat. Kerana takut. Seperti menyesal ia kerana bala yang turun atasnya disebabkan maksiat itu. Na'udzubillah. Orang ni buat maksiat, maka bala mari. Pada waktu itu dia sesal kerana bala. Boleh penyakit ke boleh apa? Ini tak jadi. Dan rukun yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Berhenti buat maksiat. Stop. Tak buat dah. Maka tiada sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang taubat dia daripada. Maka tiada sah taubat mereka yang ada tertinggal itu, yang tiada meninggalkan ia. Tambah itu. Kalau tak tambah ayat tergantung. Gantung tak gantung? Tergantung.
Syaratnya orang nak taubat yang kedua ni, dia kena berhenti pada maksiat. Kalau maksiat tak semaya, terus berhenti, kena buat semaya. Maksiat riba, aku bertaubat daripada riba, tinggalkan semua riba. Tambah di situ, maka tiada sah taubat mereka yang lepas pada yang tulis tiada. Yang tiada meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Kalau tulis itu tiada. Sebabnya kalau dia taubat tapi dia masih lagi buat benda tu, tak jadi. Sebab dia tak taubat betul-betul. Aku taubat dah, tak nak buat maksiat. Dia dah buat maksiat, main-main dia panggil lagu tu. Dan ketiga, rukun yang ketiga, mencita-cita dia. Bercita-cita ia tidak akan kembali lagi kepada maksiat yang taubat ia daripadanya. Tanda betul-betul. Tarikh taubat pada syarak 3 perkara. Menyesal, meninggalkan maksiat, dan bercita-cita tidak akan kembali lagi melakukan maksiat yang dia taubat tadi. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada mencita-cita akan ketiadaan kembali kepada maksiat itu. Kalau dia taubat tapi hati dia masih lagi nak buat, tak jadi. Ini jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu dan tiada bergantung dengan manusia. Itu syarat. Syarat yang 3 tadi, kalaulah maksiat yang dia buat itu tidak terikat dengan manusia dan tidak terikat dengan fardu. Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, tinggal fardu, maka wajib pula atasnya mengqadakan segala fardu yang luput itu. Jadi Tuan Syekh kita ni pilih pandangan yang mengatakan kalau orang tak semaya, wajib dia qada. Berapa banyak pun dia kena qada. Jadi cuma kita tambah di sini sikit untuk dipahami. Kalau kita kena qada pun jangan sampai peringkat tak boleh semaya sunat. Itu tak boleh. Ini ada setengah sahabat kita ni, pendakwah kita, dia jatuh hukum siapa dia ada semaya qada, dia tak boleh semaya sunat. Jadi orang ni nak semaya sunat, qada masih banyak. Nak qada tak larat banyak-banyak. Habis semaya tu sunat, tak semaya sunat dia? Tak semaya sunat. Mari bulan Ramadan orang semaya tarawih, dia duduk kokoh tepi dinding. Kenapa? Nak semaya tarawih ustaz kata tak boleh sebab ada qada. Nak qada rasa letih seorang-seorang. Akhirnya tak semaya. Ini bahaya. Kita kata kamu qada lah semaya yang fardu, tapi jangan tinggal semaya sunat. Sunat mesti kena buat. Sunat yang 12 rakaat, sunat rawatib yang telah kita huraikan dulu dalam belajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin, kena buat 12 rakaat satu hari, buat. Semaya duha, buat. Semaya witir, buat. Semaya tarawih, buat. Lepas pada tu diikuti. Kita tambah pula. Aku niat qada. Jadi jamak di antara 2 pendapat lah. Walaupun ada setengah ulama kata kalau orang itu dah betul-betul taubat tak perlu qada lagi. Tapi kita ambil 2 pandangan. Qada tapi sunat jangan tinggal. Lagi banyak dia salat, lagi baik. Kan Nabi kata kepada 2 orang sahabat yang minta izin dengan dia, nak jadi orang yang murafik, orang yang dekat dengan Nabi masuk dalam syurga. Nabi kata a'inni, bantu aku untuk menunaikan hajat kamu tadi dengan banyak melakukan sujud. Jadi nak suruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maknanya kalau orang ni tak semaya, wajib dia kena semaya. Kekalkan semaya yang akan datang ni, kekalkan. Kemudian banyakkan semaya sunat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dia qadalah semaya-semaya dia yang lepas-lepas tu. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia. Tadi maksiat dengan Allah, semaya. Ataupun puasa, itu maksiat dengan Allah. Kalau puasa lain pula jadi. Dia kena taubat, dia kena ganti puasa yang lepas, dan dia kena bayar fidyah satu lagi. Cerita dia dalam bulan Ramadan nanti. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu
atau gantiannya kepada tuan punya. Dia curi barang orang ni, anggarannya RM2,000. Nak hantar barang tu tak boleh dah lah. Dia makan siap dah. Maka dia beli barang juga bagi, ataupun dia bagi duit kadar RM2,000 yang dia ambil. Bagi ke tuan dia. Minta maaf lah cik, saudara. Saya rasa saya ada ambil benda awak dulu. Tak ingat dah banyak mana, tapi anggarannya RM2,000. Minta maaf. Allah. Atau minta halal ia daripadanya. Kalaupun tak tahu banyak mana, apa benda yang kita buat, kita pergi minta halal lah. Halal lah cik. Saudara, saya tak ingat dah ada benda yang saya makan hak awak dulu. Tapi saya tak ingat, boleh tak halal? Minta. Kalau hak dia ambil kita pun, kita halal juga. Dia panggil halal berhalal. Orang Kelantan kata halal berhalal dah. Jadi minta halal ia daripadanya dengan tafsil, dengan cara terperinci, mengikut mazhab kita, iaitulah mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kena minta halal cara tafsil. Bagi tahu, aku ambil rasanya makan berahmu 2 guni dulu. Aku ambil buah durianmu, jak luruh dalam pokok kutik, ambil makan, jual. Curi pok getahmu. Kalau ni curi pok kuat ni, pok mahal sekarang ni. Tidak pok mahal lah ni, pok getah. Getah mahal ni. Bagi tahu. Mengikut pandangan mazhab Imam Malik pula, memadai minta halal dengan ijmal. Kena jadi mazhab Malik lah pula. Waktu nak minta maaf ni, ijmal, maknanya secara umumnya. Mazhab Malik kata tak apa, kita pergi minta maaf. Ya akhi, saudara saya dulu ada ambil benda awak ni, minta maaf minta halal, cukup. Tapi mazhab Syafi'i tak, bagi tahu mau ambil apa, itik, biri-biri, pok getah, enggak apa lagi, kena bagi tahu belaka. Rasanya kemah mazhab Syafi'i lebih detail tak? Tapi mesti kita nak mazhab Malik sini. Takkan nak mengaku curi pok getah tu. Tu dia kata basah perangan ni. Pada pok aku hilang sok apa mu rupanya. Punuh pula kita majlis. Dan ada padanya keluasan, mana mengikut mazhab Malik ni ada keluar luas sikit. Maka jika tiada kuasa ia memulangkannya. Nak atas balik tak ada kuasa. Dan tiada kuasa menghalalkan oleh yang punyanya. Nak minta halal pun tak bolehnya. Maka hendaklah ia bersungguh-sungguh ia pada mengikhlaskan taubatnya. Dua-dua tak dapat dah. Nak bayar tak tahu dah. Tak tahu banyak mana, tak tahu apa benda. Kita pula fakir sekarang ni, miskin. Maka sungguh-sungguhlah taubat dia kepada Allah dan memohon maaf dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ia akan yang punya harta itu redha pada hari kiamat. Ini mudah-mudahan saja. Harap-harapnya tuai dia redha dengan kita. Itu dia panggil 3 syarat. 4 syarat dah ni. Kita ulang balik. Syarat yang pertama, menyesal, meninggalkan maksiat, bercita-cita tak akan buat lagi. Yang keempat, minta maaf atau minta halal atau hantar balik bagi orang. Ini yang keempat. Dan setengah daripada syarat taubat itu. Ini syarat taubat pula. Ketiadaan sampai ruh kepada halkum. Dan ketiadaan naik matahari dari sebelah barat. Matahari sebelah barat nak kiamat dah. Dekat nak kiamat dah. Tapi kalau ruh di halkum, memang berlaku. Setiap orang nak mati, mesti ruh lalu sini. Allahu Akbar. Seperti yang tersebut pada 2 hadis yang lalu. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat itu, nascaya sah ia dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia, insya-Allah. Kalau betul-betul kita taubat, insya-Allah Tuhan akan terima taubat kita. Allah Taala akan beri kepada kita nikmat. Karena firman Allah Taala, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Surah Asy-Syura ayat 25. Artinya, dan Allah Ta'ala jua yang menerima ia akan taubat daripada hambanya. Tutup kurungan hambanya. Dan bermula doa dan bermula doa dengan menerima taubat seperti Allahumma taqabbal taubati. Ini kita buat doa dengan bacaan ni. Siang dan malam kita kata Allahumma taqabbal taubati.
Artinya, ya Allah, terima olehmu akan taubatku. Siang, malam, pagi, petang, kata, ya Allah, terimalah taubat saya. Bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa orang putih pun tak apa. Bahasa Cina pun tak apa. Yang pentingnya Tuhan tahu semua. Yang tak bolehnya tak bertaubat. Itu tak boleh. Inilah perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari ini seorang imam yang disebut kepadanya mazhab Al-Asy'ariyah. Kita belajarkan dalam ilmu aqaid, ilmu tauhid ni, dia panggil mazhab Asy'ariyah, mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Itu semua ni ikut nama imam tu, mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan berkata Imamul Haramain dan Al-Qadhi. Imamul Haramain Al-Juwaili. Ini seorang tokoh yang besar dalam mazhab Syafi'i, Imamul Haramain dan Al-Qadhi. Qadhi di sini, kalau dalam kitab fiqh, kalau kata Al-Qadhi, maknanya Qadhi Husain. Al-Qadhi, Qadhi Husain, itu panggil gitu. Kalau Qadhi lain dalam fiqh, dia akan sebut Al-Qadhi Abu Tayyib. Jadi kalau Qadhi, Al-Qadhi begini, dengan mana Qadhi Husain. Ataupun dalam kitab akidah dipanggil Qadhi Al-Baqillani. Macam-macam istilah ni. Kita kena tengoklah. Bahawasanya diterima taubat itu dengan zan jua, dengan sangkaan. Sangkaan yang lebih kepada yakin. Dan bermula khilaf ini pada taubat orang Islam. Khilaf yang kita nak bicara tadi ni, taubat orang Islam. Adapun taubat orang kafir. Orang kafir senang nak taubat. Iaitulah dengan cara masuk Islam. Maka diterima akan dia dengan putus. Dengan dalil yang putus, yang qat'i. Dengan ittifaq ulama. Orang kafir jahat mana dia pun, kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia masuk Islam, semua dosa-dosa dia lepas gugur semua sekali. Delete semua, tak ada dosa. Macam dia baru dilahirkan oleh mak dia balik. Tapi kalau masuk Islam dia nakal, dia dapat dosa balik lah. Tapi kalau dia kekalkan dengan Islam dia tu, maka bersihlah dia sampai bila-bila. Jadi ittifaq ulama bahawa orang yang baru masuk Islam, dengan Islam dia tu, dia mengucap, dia dapat hilang segala dosa dia. Kerana firman Allah Ta'ala, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Surah Al-Anfal ayat 38. Artinya, berkata olehmu bagi mereka, maknanya kata oleh kamu bagi orang kafir, jika berhenti mereka itu daripada kufur, kalau mereka mau tinggal kafir, mau masuk Islam, nascaya diampuni bagi mereka itu akan segala perkara yang terdahulu daripada segala dosa mereka. Jadi dosa mereka tutup kurungan. Siapa-siapa yang masuk Islam, orang kafir, dosa dia diampun semua sekali. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat itu israr. Apa dia makna israr? Ia artinya tetap mengerjakan maksiat. Jadi orang yang israr, orang yang suka buat maksiat ni, tak taubat ni, orang ni memang payah nak bertaubat. Payah ke tak payah dia? Payah nak taubat. Entah macam mana, dia masih berterusan. Dan adalah sebab israr itu 5 perkara. Kita tengok. Sebab apa orang ni tak bertaubat? Ada 5 perkara. Kena hitung satu-satulah. Sebab ada pelajar kita ni, dia kata, ustaz, mula-mula 3, lepas tu mari pula 3 pecah 3. Jadi akhir sekali dia tak ingat mana-mana. Yang kena ingat. Yang tadi, 3 perkara tadi, asas rukun taubat. Kemudian mari pula tambahan lagi, syarat-syarat dia lagi. Yang gini, sebab manusia ni tak boleh bertaubat, ada 5 perkara yang menghalang manusia daripada bertaubat. Apa dia? Cuba kita baca cara laju sikit. Yang pertama, bahawasanya seksa yang dijanjikan itu bertangguh. Allah Ta'ala tak jatuh hukuman terus atas dunia ni. Kita pun tak apalah, kita taubat nanti-nantilah. Bila senang besok, bila kaya kita taubat daripada zina, daripada riba ni. Dan tabiat manusia itu bermudah-mudah ia dengan barang yang tiada tunai. Jadi bila benda tak mari selalu, kita boleh berani tangguh lah. Maka ubatnya bahawa berfikir ia,
supaya mengetahui ia akan bahawasanya tiap-tiap barang yang akan datang itu hampir ia. Ingat, mati itu dekat, baru kita taubat. Jangan kata tak apa, saya baru 40, arwah ayah saya ni baru 80 mati. Kita rasa panjang lagi. Sekejap kita fikir benda mari itu dekat. Dan yang jauh itu iaitulah barang yang tak datang. Benda tak mari, benda tu jauh. Benda mari mesti dekat. Betul tak? Betul. Sekarang ni kita dengan mati setiap hari, setiap detik, setiap minit makin dekat, makin dekat. Seperti yang telah lalu. Dan bahawasanya mati itu lebih hampir ia kepada seorang daripada tali sepatunya. Apa dia sepatu? Kasut. Dan tiada mengetahui ia akan adakah hari ini akhir umurnya. Kita tahu boleh jadi hari ini hari kita mati. Kemudian berfikir ia betapa penat ia bekerja seperti kerja sawah, kerana takut akan ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Maka seperti menanggung ia akan penat bekerja kerana hendak melepaskan lapar tahun depan. Seperti itulah juga menyegerakan ia akan bertaubat kerana melepaskan seksa pada masa yang akan datang. Kenapa cepat bertaubat ni? Meniti air mata selalu bila buat salah ni, kenapa? Kerana kalau kita mati zat waktu ni, kita kena seksa masa depan. Ini dak. Kita hari ni duk kira masa depan ni, kalau anak kita tak apa esok, gelap masa depan. Kalau anak tak dapat kerja, gelap masa depan. Tapi kita, kalau kita tak taubat, gelap tak gelap masa depan? Ni yang kita tak bincang lagi ni. Gelap masa depan orang tak bertaubat. Sebab dosa banyak akan dikira. Tapi dia taubat, insya-Allah Tuhan akan ampunkan. Dan seksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Ingat, kita duk takut lapar, kita tak takut seksa. Itu sebab yang pertama. Sebab janji nak seksa tu ditangguh. Sebab yang kedua, manusia ni terus buat maksiat, sukar meninggalkan kesedapan, keinginan dan keseronokan. Allahu Akbar. Payah nak tinggal nafsu suka. Dan ubatnya, bahawa berfikir ia bahawasanya jika doktor yang kafir menyebut baginya air yang sejuk penting bagi penyakitnya dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan dia, nascaya meninggalkan ia akan air sejuk itu sekalipun bersangatan ingin ia kepadanya. Allahu Akbar. Kita pergi jumpa doktor pakar, bukan Islam. Bila dia cerita pak cik tak boleh makan benda ni, tak makan kita. Betul tak? Maka bahawasanya Allah Ta'ala dan Rasulnya yang sangat benar lebih daripada doktor itu. Allah Ta'ala kata, Tuhan Rasulullah bersabda, dan seksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan oleh air sejuk itu. Kita fikir baik-baik. Dan menetapkan ia dalam hatinya akan bahawasanya apabila sukar atasnya meninggalkan kesedapan dan keseronokan serta keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atasnya menanggung akan seksa api neraka dan atasnya luput nikmat syurga. Orang masuk neraka tak boleh masuk syurga lagi, wal-iyazubillah. Fikirlah. Sebab yang ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Suka bertangguh. Dan berkata ia selagi akan aku taubat pada masa yang akan datang. Dan taubat itu dalam kekuasaan aku. Allahu Akbar. Kita ingat umur dunia di tangan kita. Dan ubatnya bahawa fikir ia dan mengetahui ia akan bahawasanya umurnya tiada ada dalam kekuasaannya. Fikir, umur bukan di tangan kita. Malaikat maut sudah ada tarikh. Dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum taubat. Na'udzubillah. Tambahan lagi, jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang, nascaya pada masa yang akan datang lebih sukar lagi. Waktu kita sedar ni, kita tak tinggal maksiat, lagi masa depan lagi payah nak tinggal. Dan jika ada ia menanti akan hari yang mudah atasnya pada hari itu melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia. Adalah bandingannya seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu, dan lemah ia daripadanya kerana kuat akalnya, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang.
dan mengetahui ia akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua. Orang pula bertambah tua dan lemah. Dan yang demikian itu sehabis-habis jahil orang ni. Kasar juga tuan syekh kita ni. Orang yang menangguh nak taubat. Sekarang ni mudah lagi kita kuat. Tapi lagi lama kita biasa dengan maksiat, lagi besar. Pohonnya lagi besar, akarnya lagi, umbinya lagi dalam, duduk dalam hati kita, maka pada waktu itu payah sekali kita nak keluar, nak meninggalkan maksiat. Ini yang masalah sekarang. Itulah payah sungguhlah kita nak tengok orang taubat ni bukan senang. Orang yang boleh taubat daripada maksiat ni boleh ucap tahniah lah. Terima kasih banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Syukur kerana Tuhan beri hidayah. Nak cabut satu benda, payah sekali. Tak usah kata apa, orang tua nak tinggal kampung halaman dia, nak tinggal ayah itik dia, nak tinggal anak cucu, payah nak mari beribadat di kawasan kita, di pondok kita ni, payah. Saya tu hak saya hak ni, akhir sekali ikat kepala, ikat kaki, usum kita ke kubur. Assalamualaikum. Baru tak saya. Yang keempat, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah dan maafnya. Kalau kata kenapa tak taubat ni? Allah kan pemaaf, Allah kan pemurah, Allah kan penerima taubat. Kita duk baca sifat-sifat Allah Ta'ala kepada hambanya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala maha kesian belah. Habis? Tak apa. Tak payah taubat, Tuhan kesian belah. Duk main lagu ni. Syekh kita ni kata apa? Dan ini sehabis-habis bodoh. Orang habis bodoh ni, orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala tanpa dia bertaubat. Kerana harap ia akan kelepasan, pada ketika tiada mencelai ia akan jalannya. Jadi dia harap dia lepas, tapi dia tak menjalani jalan yang sepatutnya dia lepas. Dan yang demikian itu tiada biasa, seperti tiada biasa belayar perahu pada daratan. Allahu Akbar. Adakah perahu belayar di atas darat? Tak ada. Adakah orang boleh rahmat tanpa dia minta dengan Allah Ta'ala, tanpa dia taubat? La ilaha illallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Tengok nombor satu di bawah tu. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad wa Tirmizi dan lain-lain ulama daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Jadi mengikut dalam Al-Jami' As-Shaghir dia kata hadis ini dhaif. Artinya, bermula orang yang berakal, mereka yang menghisap, menghitung, membuat kira-kira dirinya mengikut perintah Tuhannya. Menghisap ia dan menghina ia dan mengerasi ia akan dirinya, artinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya, dan beramal ia bagi barang yang kemudian daripada mati. Kita buat amal cadang untuk lepas mati apa nak mari. Dan bermula orang yang lemah, yang taksir ia pada segala pekerjaan mereka, mereka yang mengikuti akan dirinya, memperikutkan akan dirinya akan keinginan nafsunya. Allahu Akbar. Nafsu nak apa ikut belaka. Maka tiada menegah ia akan dia daripada yang diharamkan. Tapi dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala dengan segala angan-angan. Kenapa tak taubat? Allah tak apa, lambat lagi nak mati. Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha pengampun. Dia baca tu. Ini dipanggil orang yang lemah. Maka serta taksirnya pada mengerjakan taat dan serta mengikutnya setakat angan-angan itu tutup kurungan. Habis dia punya terjemahan. Maka serta taksirnya, kurangnya, lemahnya pada mengerjakan taat dan serta mengikutnya akan keinginan, tiada ia bersedia dan tiada ia taubat. Bahkan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampunnya dan maafnya dan akan masuk syurga, serta mengekalkan ia atas maksiat dan meninggalkan ia akan taubat. Dan berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, bermula kelalaian dengan Allah bahawa berpanjangan seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat
dan bercita-cita ia Allah Ta'ala akan ampun. Jadi orang yang lalai itu, orang yang terlalu berangan-angan Allah Ta'ala maaf pada dia, tapi dia terus buat maksiat. Ini dia kata 5 perkara. Mana yang kelima? Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Yang kelima duduk belakang sana tu. Ke mana? Dan ketahui olehmu bahawasanya dosa kecil itu jadi besar. Bila dosa kecil jadi besar ni? Kita ingat dosa kecil. Dengan beberapa sebab. Yang pertama, bahawa menghitung kecil ia akan dia dan menghina ia akan dia, maka tiada peduli ia akan dia dan tiada duka cita ia dengan sebabnya. Kenapa buat ni? Dosa kecil ni. Tak apa. Kita pun buatlah sebab dosa kecil. Satu. Yang kedua, suka cita ia dengan dia dan mermegah-megah dengan dia. Ya Allah, dosa ni kecil beres. Jadi main-main. Yang ketiga, bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya. Allah Ta'ala tudung dia buat dosa kecil dan menyangka ia akan bahawasanya kerana mulianya di sisi Allah Ta'ala, dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya ia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia main-main tak apa, Tuhan lindung aku, Tuhan. Jadi, dan yang keempat, bahawa mengerjakan ia akan dia dengan terang-terang dan menzahirkan ia akan dia, buat maksiat cara terang-terang dan menyebut ia akan dia, kemudian daripada mengerjakan ia akan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah Ta'ala fayaqulu amiltu. Dia tulis sini alimtu, amiltu. Amilah mana beramal. Al-barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu Allah rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallah anhu. Jadi dia sendiri duk buka tutupan Allah. Jadi hadis ini riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Artinya tiap-tiap umatku ini dimaafkan daripada mereka itu. Umat-umat aku ni dimaafkan. Tiada dosa bagi mereka itu melainkan yang berterang-terang dengan maksiat. Orang buat maksiat terang-terang, tiada dimaafkan mereka itu. Orang buat maksiat secara tersembunyi pun dosa, tapi tidaklah dahsyat daripada orang buat terang-terang. Dan setengah daripada menzahirkan dan menerangkan maksiat itu bahawa mengerjakan oleh seorang pada malam akan pekerjaan yang jahat. Kemudian masuk ia pada waktu pagi, pada ketika Allah Ta'ala tutup akan dia, akan maksiat yang dia buat semalam, maka dia pergi cerita kepada orang, dia berkata, aku kerja semalam begini-begini, aku buat semalam. Semalam pergi disko, semalam pergi dia pergi danduk, semalam pergi semalam ni. Dan sungguhnya telah bermalam ia, menutupi akan dia oleh Tuhannya, dan berpagi-pagi ia membuka akan penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan dosanya. Ini dia kata orang yang tak baik, orang yang celaka, orang yang Allah Ta'ala buat maksiat secara terang-terangan. Kalau dia sembunyi, benda tersembunyi, dia besarkan, dia tunjuk pada orang pula. Hari ni senang je. Kita tengok orang buat maksiat hari ni, dia masuk dalam gambar-gambar dia. Dia masuk dalam Facebook dia. Saya semalam duduk disko ni. Tunjuk pada orang pula, subhanallah. Satu dunia orang tengok. Ini semua benda mungkar belakang ni. Jadi, wayaksipu, tutup lepas dosanya tak habislah. Tutupan apa ni? Yang kelima, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim yang diikut akan dia. Allahu Akbar. Dosa kecil jadi dosa besar. Dengan sebab apa? Orang alim, orang yang ada ilmu, dia buat dosa kecil, maka yang demikian itu jadi dosa besar dia. Sebab orang tengok, ustaz buat juga, anak ustaz pakai seluar ketat juga. Anak kita hak jahil ni apa lagi? Ini berat ni. Dia kata ustaz pun berat.
Kerana bahawasanya berkekalan ia kemudian daripada matinya. Bila orang jahil buat, orang tak ikut. Tapi kalau ustaz buat, orang akan ikut. Ustaz tu buat. Berapa ramai? Bila anak sebut, hukum ni tak boleh. Ada orang bantah. Dia kata ustaz fulan, dia buat benda. Dia kata boleh. Maka orang akan ikut dia. Yang menyebabkan orang akan ikut dia buat maksiat. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, kana alaihi wizruha, wa wizru man amila biha min ba'dihi, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Hadis ni riwayat Muslim daripada Jarir bin Abdullah. Artinya, barang siapa yang melakukan pada Islam ini jalan yang jahat. Kita buat satu benda, perbuatan, menganjurkan satu benda, ataupun ajar satu benda yang tak baik dalam Islam. Nasihat adalah dosanya. Dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia daripadanya. Kemudian daripadanya, ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu oleh sesuatu. Tutup kurungan. Sekat sesuatu. Dikendaki dengan berjalan itu menyeru ia dengan perbuatan atau dengan perkataan atau menolong ia atasnya atau diikut akan dia atasnya. Maknanya seorang ustaz ni mari ke masjid. Dia ajar orang suruh mengupak orang. Maka orang pun sudah semaya pergi kedai kopi duk mengupak orang. Ustaz tu kata gini. Ustaz duk ajar orang di masjid supaya mengupak orang. Cerita orang tu cerita orang ni. Maka setiap orang cerita tu boleh pahala ke ustaz. Ataupun ustaz tu sendiri buat benda mungkar. Sudah maya dia duduk cokoh di kedai kopi, duduk tengok orang bujang situ sini, contoh. Maka orang pun, ustaz ada, berhenti kata. Pakat mari tengok kedai kopi bujang belakang. Ustaz tu boleh pahala sampai tua. Pasal dia kita cokoh situ. Ni bahaya. Tu yang kita takut nak berhenti kedai kopi ni lah, takut orang mari dia tu ustaz ada tu beres. Beres. Lah ni orang banyak buat pertandingan lah. Bila banyak ni sekolah-sekolah kok, sekolah harap, sekolah apa pun ada lagu-lagu, buat lanjut, buat majlis ada lagu. Padahal masjidnya berlagu lagi. Orang kapal ingat, tak apa ustaz ada, tu imej sendiri ada, orang akan ikut. Tak apa kita buat pasal ustaz buat juga. Bila majlis kahwin, rumah ustaz, rumah tu imej, rumah tu lebah, ada pondai pergi makan. Orang tengok, comel anak ustaz menikah mari, anak tu imej. Siapa dia juru makeup? Mek pandai itulah pondai tu. Tu imej ajak pondai. Tak kita tak boleh. Tu imej ni pak bila-bila. Boleh benda mungkar. Pasal dia telah menganjurkan satu benda maksiat yang orang ikut. Ini hati-hati. Dan firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ini dalam surah Yasin kita dah baca ni. Surah Yasin ayat 12. Artinya menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu daripada segala amal kebaikan dan kejahatan dan segala berkas mereka itu. Tutup bekas mereka itu. Tutup kurungan. Dikendaki dengan segala bekas itu barang yang menghubungi ia daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan. Maknanya orang ni buat satu benda yang orang ikut dia, habis punah. Dan yang mengerjakan tatkala adalah yang membangkitkan atas taubat itu takut akan Allah Ta'ala, yang keluar daripada pengenalan, nasayanya memperiringkan oleh hamba akan menyatakan takut. Maka hamba ini tuan kita nak kata memandangkan orang nak bertaubat ni mesti ada sebab. Apa sebabnya? Takut. Maka kita iringi bab yang kedua dalam bab perkara-perkara yang kebaikan yang perlu buat ni, iaitulah dengan khauf. Khauf tu artinya takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang kedua, dalam kitab yang ketiga ini, iaitulah khauf, iaitulah takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.